Okay, kita akan lihat heat of neutralization, reaction between acid and a base to form 1 mole of water. Jadi kita nak tengok berdasarkan formation of 1 mole of water, what would be the heat release in kilojoule per mole lah. Tapi of neutralization ni dalam kilojoule per mole. Kilojoule per mole. But before that, we need to determine the heat capacity of calorimeter dulu. Big C calorimeter. Kemudian barulah kita boleh dapat heat of reaction, enthalpy of neutralization in kilojoule per mole. Okay. Introduction refer to lab manual. Okay. You all memang tak ada lab manual kan? Jadi dia sebenarnya lab manual patut diberikan kepada kamu. Ini dia lab manual dia. Saya tunjukkan lab manual. Okay, dan memang kalau kata face to face, kamu akan buat reaction ini. Determine the heat of reaction. Determine heat of neutralization. Reaction antara HCl dengan NaOH. Ya. Tapi home base, kita tak guna, you tak ada HCl, tak ada NaOH. Kita guna acid, kita guna lime ataupun vinegar kan. Kalau NaOH, lime ataupun lemon acid. NaOH kita guna sodium bicarbonate kan. Kita gantikan base. Okey, kita tengok ya introduction. Kamu boleh nampak kan? Okey, heat dalam reaction, heat is either release or absorb lah during chemical reaction. Heat is either release or absorb. So we can measure the heat release or heat absorbed too by using a calorimeter. So a calorimeter is a container that is thermally isolated from the environment. Heat, ni thermometer saya tunjukkan. Ni coffee cup calorimeter atau simple calorimeter. Dia thermally isolated, meaning heat will not be evolved to the surrounding outside. Maksudnya in the air lah. Dia tak akan, heat tu will not be evolved outside to the air. Heat daripada reaction tu, kata heat release from reaction is just sama ada will be absorbed, heat yang given off from reaction tu either just absorbed by the solution or absorbed by the calorimeter, ataupun both. Jadi kena tengok data yang diberi. Heat release from the reaction either absorbed by the calorimeter or by the solution or both. Atau dua-dua sekali kita kena take into account. Heat release, itu konsep dia. Heat release from the reaction either absorbed by just the solution atau by the calorimeter sahaja juga. Either heat absorbed by the solution or either by the calorimeter ataupun both the solution and calorimeter. Kita kena tengok data yang diberi. Faham kan itu kan? Heat release daripada reaction either will just be absorbed by the solution atau by the calorimeter. Kalau kita nak ignore solution, kita kata calorimeter saja ke, atau will be by both, dua-dua ke absorb. Kita tengok data eksperimen, data yang diberi daripada soalan ke, ya. Right. Okay, dalam introduction ni dia kata both lah.
dalam eksperimen kita ni dia buat both. Heat release daripada reaction will be absorbed by both solution and calorimeter. Okay, so heat absorbed ni proportional to the change in temperature. So for heat absorbed by calorimeter, ini heat absorbed by calorimeter, since maklumat yang diberi adalah based on heat capacity of calorimeter, jadi heat capacity of calorimeter kali dengan delta T. Formula untuk Q, heat, kita tulis kat sini Q ni formula dia kita boleh buat C delta T atau MC delta T. Kamu bersama saya boleh Jadi big C tu sama dengan M mass kali dengan small c sebenarnya. Big C tu sama dengan M mass kali dengan small c. Jadi kalau kata maklumat on calorimeter, dia bagi heat capacity of calorimeter, so kita buat big C kali dengan delta T lah. Okay. For the solution, kita ada maklumat mass of solution atau volume of solution. So kita for solution, kita buat heat absorbed by solution. Kita buat formula dia M kali dengan C kali dengan delta T lah. M2 for the mass of solution. C is specific heat capacity of the solution kali dengan delta T. Formula tadi ni, big C ni kita panggil sebenarnya ulangan ulangan yang kamu dah belajar dah. Big C adalah heat capacity. Small c adalah specific heat capacity. Dia ada perkataan specific capacity. Berapa heat absorb, kalau yang specific heat capacity ni, berapa heat absorb untuk 1 gram bahan untuk menaikkan suhu bahan 1 darjah. Dia spesifik untuk 1 gram. Berapa heat absorb bagi 1 gram bahan supaya suhu naik 1 darjah. Kalau heat capacity, dia tak kira berapa gram. Maksudnya berapa haba yang dia absorb apabila suhu naik 1 darjah. Macam tu. Jadi kira kalau kita untuk formula calorimeter nak buat MC delta T pun boleh. Dia kena bagi mass calorimeter lah. Specific heat capacity of metal yang metal, specific heat capacity of metal yang calorimeter tu dibina metal apa. Calorimeter pun boleh pakai formula MC delta T tau. Cuma dia kena bagi mass calorimeter, specific heat capacity of metal calorimeter dengan delta T. Kita boleh pakai juga formula. Jangan ingat calorimeter pakai C delta T je. Dia kena tengok data. Kalau dia bagi mass calorimeter, kamu kena pakai yang ni. Jadi maksudnya formula ni atas ni kan, mana dia ni formula ni. Formula overall nanti kita tengok. Formula overall ni ni tak apa nak nampak kan. Formula ni dia boleh C delta T, big C delta T dengan MC delta T atau kalau yang ni calorimeter. Jadi formula tu dia boleh aja. Kalau kita dia ambil kira dua-dua, MC delta T plus MC delta T pun boleh lah. Ini tentang calorimeter. Ini tentang solution.
Itu maksud saya Sama ada, jadi formula ni macam saya tulis tadi, mana kat mana saya tulis tadi? Sini ke? Jadi formula tadi, saya tak tulis kat mana, saya tak ingat dah saya tulis kat mana Ustaz ni. Ini ke? Sebab Q ni sama ada big C delta T atau MC delta T, MC kecil delta T. Ya. Tulis kat mana? Tak apalah. Okey, cuma dalam eksperimen ni, dalam eksperimen ni dia buat pakai formula ni lah. Iaitu heat of reaction adalah big C delta T. Big C itu berdasarkan kalorimeter. Heat capacity of calorimeter kali dengan delta T plus untuk solution MC delta T. Okay. Okay, jadi itu dia punya introduction sedikit. Dan kita balik kepada dia punya manual eksperimen. Jadi kalau home base, kita akan menggunakan bahan-bahan yang boleh dapat di rumah kamu lah. You boleh guna tumbler atau paper cup atau polystyrene cup. Tapi memang simple calorimeter tu dia macam kita buat just polystyrene cup lah. Kalau kata kat Makmal pun kalau kita ambil polystyrene cup just stack together tu polystyrene cup lah. Tapi dia mesti ada cover dia. Okay. Ini alat-alat dia. Bahan kimia kalau home base. Untuk asid kita guna vinegar, cuka atau lime juice atau lemon juice. Untuk base kita guna sodium bicarbonate atau lime water. Lime water mungkin susah nak cari, lime water ada ke? Sodium bicarbonate lah dekat dapur mak kamu tu mungkin dia guna baking soda tu sodium bicarbonate. Dia base. Okay. Jadi instruction dia. Jadi kalau kamu nak buat eksperimen ni, kalau kata kamu boleh nak buat eksperimen ni, kalau kamu masih kat rumah ataupun kamu ada dikit bilik di hostel, kamu nak buat juga. Cuma kamu kena ada termometer lah. Kalau kamu ada termometer, macam kadang-kadang kita ada kat rumah ada termometer ataupun mungkin kat sini kamu bawa balik termometer untuk ukur suhu, tak bawa Tak ada Jadi, tak ada. Okay, kalau siapa yang nak buat tu kadang-kadang kalau dia nak usaha nak buat dia kena belilah Okay, jadi apa yang kamu nak kena buat Mula-mula kita nak cari heat capacity of calorimeter, big C. Jadi dengan polystyrene cup kita stack together tau, dua polystyrene cup ni. Kita tindankan dua, kita ambil dua polystyrene cup tapi dia mesti ada cover dia lah. Dia tak ada cover tu. Lepas tu masukkan termometer. So sekarang you dah ada simple calorimeter. Okay. So first kita measure temperature when the calorimeter is empty T1 temperature for empty calorimeter. Okay, you ada hot water. Kamu ada thermometer, measure dulu temperature of water outside sebelum kita masuk dalam calorimeter kita. Kita nak hot water ni daripada Kowe ke, daripada kettle ke. Temperature dia between 50 to 60 degrees Celsius. Okay. You measure dulu anggaran about that temperature, hot water. Kemudian you pour lah, masukkan 40 ml using you ada some sort of cup yang boleh measure 40 ml.
You measure 40 ml of hot water, kemudian you pour into the calorimeter. Close the lid immediately and measure the initial temperature of hot water T2. Jadi tadi kita ada kat bawah ni ada table dia. First one, T1. Temperature of empty calorimeter. Let's say saya bubuh temperature. Let's say temperature-nya adalah 28. Kamu catat suhu ni supaya kita boleh buat calculation. Initial temperature. Tak ada seorang pun yang buat Kalau ada siapa yang buat boleh kita guna data dia. Ada tak? Kalau tidak saya nak bubuh je data ni. Tak ada Saya guna data saya lah. Data daripada dalam kepala. Okay. So hot water. Katakan you buat tu 50 to 60. Okay, saya buat about 60 lah. Temperature of hot water. Okay, ini bila kita masuk dalam calorimeter. Ya. Close the lid immediately. Immediately you baca. Measure the initial temperature of hot water. Jangan biar lama. You masuk terus baca. Thermometer tu make sure you goncang bagi dia turun lah dia punya merkuri tu sampai ke bawah. Lepas tu bila masuk kena hot water dia akan naik. Tengok berapa suhu right away. Okay, kemudian you biarkan dia for 30 second. Jadi temperature tu akan turun. So you record the temperature as T3. Okay, katakan temperature bila temperature tu akan turun, you tunggu bila dia macam dah stable dah tak turun dah. Dia akan turun dengan cepat. Kita tengok about a while nanti you nampak suhu dia tu dah stable. Let's say saya letak sini 55. Letak 55 T3. Kita nak dia stable for 30 second. Dia tak turun dah. Dia dah macam stable. Okay, kemudian calculate the heat capacity of calorimeter lah. Using data tadi. Big C. Okay, kita jangan buat calculation lagi sebab saya nak buat teruslah ni manual ni. Okay, data untuk part A dah siap. Okay, mass of hot water yang kita masuk. Tadi kita measure 40 ml kan. 40 ml of hot water, right? Kita assume density of water adalah 1 gram per ml. Maksudnya kalau 40 ml means 40 gram. 1 gram, 1 ml. 40 ml, 40 gram. Boleh? Jadi kita dah boleh calculate dah ni. Big C. Big C. Heat capacity of calorimeter using this data. Sekejap lagi kita buat calculation. Kita go for part B. Kamu boleh follow Okay, for part B, now kita nak determine the heat of reaction between an acid and a base. Kita nak determine enthalpy of neutralization atau heat of neutralization. Untuk 1 mole of water, remember dia punya definition. Enthalpy of neutralization is the heat release when 1 mole of water is formed from reaction with an acid with a base. When an acid is neutralized by a base to form 1 mole of water, heat release dia tu berapa untuk pembentukan 1 mole of water. Itu enthalpy of neutralization. Jadi reaction kita
bukannya pembentukan 1 mol. Jadi kita kena buat perkadaran. Untuk kita punya reaction ni berapa mol air kita kena cari. Berapa mol air yang terbentuk kita kena cari. Lepas tu kita kena buat perkadaran. Jadi kalau banyak ni heat untuk banyak ni mol air. Jadi kalau 1 mol air berapa? Berapa kita dapat enthalpy of neutralization. Unit dia mesti kilojoule per mol. Kamu faham kan? Okay, jadi untuk home base, dia kata dissolve 1 teaspoon of limestone paste, sodium bicarbonate into cup A. That is half filled with water and stir until homogeneous solution is obtained. Assume the normality of the base is prepared is 0.1 molar. Okay, ini kita cup A. Kita masukkan ini base sodium bicarbonate 1 teaspoon. Okay, sodium bicarbonate NaHCO3, sodium bicarbonate. Jadi kita dah dapat solution. Katakan ini molar dia 0.1 molar. Kemudian using a shrink, measure 20 ml. Kita masukkan 20 ml daripada solution daripada cup A into calorimeter. Kemudian ambil temperature dia. Tadi dah ada, Tadi calorimeter tadi daripada part A tu, kamu kena biarkan dia sejuk dulu atau masukkan air sejuk, air pipe bagi dia stable. Tak ada heat yang telah terperangkap dalam calorimeter tu. Right, kamu persejukkan dia dulu baru kita boleh start part B ni. Bila calorimeter tu dah okay, right, sekarang kita masukkan base, measure 20 ml. Lepas tu you record the initial temperature of the solution. Jadi kita ada temperature of base berapa. Jadi setiap solution yang kita nak masukkan tu kita kena measure dia punya temperature. Tapi yang ni measure dalam calorimeter. Manakala lemon juice dalam cup B kita ada lemon juice ataupun lime ataupun vinegar. Kamu ambil temperature dia kat situ dalam cup B. Mesti juga 20 ml. Ini 20 ml. Ini tadi solution kita buat tu kita transfer dalam calorimeter 20 ml kan. Tapi dalam cup B ni memang 20 ml dah. 20 ml lemon juice. Let's see. You ambil je temperature dia. So temperature tu temperature acid. Berapa? Pun kita assume dia 0.1 molar. Okay, kemudian untuk reaction tu, solution daripada cup B kita pour reaction dengan base dalam calorimeter. Pour the solution from cup B into calorimeter containing the lime water. Quickly cover the calorimeter with lid. Jadi make sure bila dia dah bercampur tu kita cover, tutupkan dia, kacau sikit. Record the maximum temperature reach. Jadi temperature ni temperature bila reaction tu telah berlaku antara acid dengan base, heat will be evolved. So what will be the temperature? Temperature mesti higher lah daripada temperature solution tadi. Dan kita boleh calculate the heat of reaction. Heat release daripada reaction, kita cari enthalpy of neutralization. Okay, jadi initial temperature of lime water iaitu base yang dalam calorimeter tadi katakan 30. Pilihlah. Lemon juice katakan suhu dia adalah 28.5. So average temperature
Kamu campurkan kedua-dua, bahagi 2. Berapa 30 campur dengan 28.5 bahagi 2, berapa suhu dia? Kalkulator saya. 29.25 madam. Berapa? 29? 0.25. 29.25. Thank you. Betul tak saya tekan double check. 30 campur 28.5 bahagi 2. Okey, 29.25. Okey. Ingat kita kena ambil, dia ada suhu masing-masing. Mungkin nanti kamu akan jawab dalam peperiksaan soalan, dia akan bagi dalam bentuk macam data-data, macam data eksperimen kan. Macam itulah cara kita kena ada satu suhu, iaitu suhu average. Solution tu ada suhu masing-masing, kena cari suhu average. Okey. Average tu campur 2 bahagi 2. Okey, kemudian maximum temperature, katakan, ni semua ni saya bagi je lah for the sake of calculating. Kamu kena buat sebenarnya baru dapat suhu yang sebenar. Saya pun tak buat ni. Okey, maximum temperature, katakan reaction antara acid dengan base ni, lime water ataupun sodium bicarbonate dengan lemon juice ni menghasilkan heat evolve. So temperature-nya lebih higher daripada temperature of solution tadi. So katakan maximum temperature dia adalah 35 lah. 35 tinggi sangat. 32. Boleh. 32 degrees. Sebab kita masuk sikit-sikit dia saya anggap dia naik sikit lah. 32 degrees Celsius. So change in temperature adalah suhu maksimum. Ini bukan sama juga, minus lah. Minus nilai average tadi. Change in temperature, suhu yang tinggi, 32 minus dengan nilai average tadi. 32 minus 29.25. That is 2.75 kan? Okay, 2.75 Kelvin pun boleh, Celsius pun boleh sebab ini delta T, perubahan suhu. Kamu jangan confuse saat ni kalau ada unit of C tu dalam Kelvin, kamu pening nak pergi tambah tu 73 tak. Ni delta T, perubahan suhu. Perubahan suhu sama ada dalam Celsius ataupun Kelvin, nilai perubahan dia sama, 2.75. Jangan P plus 273 kat sini. Ramai student dia ada pening kat sini. Perubahan suhu dia still sama, whether it's Celsius ataupun Kelvin. Kalau Kelvin nak buat temperature Kelvin, semua ni kena asal ni dia kena plus 273, plus 273, plus 273. Lepas tu nanti dia punya delta T tu kan, kalau nak buat dalam Kelvin, tetap dapat 2.75 lah. Ya, harap kamu faham ni saya kata apa. Faham tu. Okay, bagus. Okay, so kita dah ada data. Sekarang kita nak cari big C Big C, saya guna calculation saya buat kat sini Okay, sini ambil ruang ni. Okay, so konsep dia macam mana? Bila calorimeter tu kita masuk hot water. So heat will be released by the hot water. Heat will be released by the hot water. Heat tu datang daripada hot water tu. Heat released from the hot water will be absorbed by calorimeter lah. Calorimeter. So it will be absorbed by calorimeter. Itu saja kita buat heat release daripada hot water will be absorbed by calorimeter.
Nah, itu formula dia. So, water ni dia ada mass. So, dia guna MC delta T. Kalorimeter kita nak cari big C. So, C delta T. Big C. Ni kalorimeter. Kita cari yang ni lah. Ni tentang solution hot water. Okay, saya buang tak apa faham Ni big C kalorimeter sebab dia berdasarkan kat atas ni. Tak serabut sikit. So, kita nak cari yang inilah. Okay, so hot water kita ada mass 40 gram. So 40 times specific heat capacity of water adalah kita ambil nilai yang selalu digunakan dalam exam dan standard tu 4.18 4.18 joule per degree Celsius per gram per degree Celsius per degree Celsius per gram per degree Celsius per gram. Per degree Celsius per gram. So 4.18. Okay. Now, change in temperature for hot water. Yang mana satu? Hot water. Kalau cari hot water, kita ada ni hot water. So ini. Ini about calorimeter. So inilah kita ambil. So delta T dia mesti positif, besar tolak kecil So delta T di sini 60 tolak 55. Sama juga dengan big C yang kita nak cari, kalorimeter. Kali dengan delta T ni padam dah. Delta T untuk kalorimeter. Kalorimeter ini dia kalorimeter ni tak ada padam tadi. Ini tentang kalorimeter and then temperature constant tu yang kita ambil ni. So maksudnya 55 minus 28. Bab kalorimeter. Kalorimeter dia akan absorb the heat. Absorb the heat. Dia akan absorb the heat Water ni akan release heat. Kalorimeter akan absorb the heat. So apa nilai big C? Tolak 55 5 kali dengan 4.18 kali dengan 40 divide by 5 minus 28. .96. Saya ambil cakap tu. Ini unit dia joule per degree Celsius. Notice unit untuk specific heat capacity of water dia joule per degree Celsius per gram. Dia per gram. Tapi kalorimeter tak ada per gram tu. Joule per degree Celsius saja. Okay, kita dah dapat dah. Heat capacity of calorimeter
Jadi bila kita buat reaction tadi, reaction acid dengan base menggunakan calorimeter ni, jadi this is how much heat will be absorbed by the calorimeter. Ya, apa definisi untuk heat capacity of calorimeter tu? Maksudnya calorimeter ni dia akan absorb 30.96 joule heat apabila suhu naik 1 degree Celsius. Ya. Kalau kata yang ini untuk water, specific heat capacity of water, kalau kita ada 1 gram of air, dia akan serap 4.18 joules heat. Dia akan serap sebanyak ni 4.18 joule apabila suhu naik 1 darjah Celsius. Itu definisi dia. Boleh? Okey, sekarang kita nak gunalah ni ya, heat capacity of calorimeter untuk kira heat release daripada reaction. Okey. Jadi ini konsep dia sekarang, reaction antara lime dengan sodium bicarbonate base dengan lime juice. Dia nak ini lime water, ini lime juice. Ini base atau sodium bicarbonate lah, saya sebut sodium bicarbonate dengan lime juice atau lemon, atau saya lemon, saya lime, saya vinegar. Tak apa-apalah asalkan dia acid, ini acid. Okey, jadi kalau kata kita nak buat equation menggunakan lemon juice, lime ni tak ada formula tu kan. Jadi saya guna vinegar lah ya. Vinegar dia ethanoic acid. Tapi dia ni weak acid kita ada nilai theoretical kalau ikut eksperimen tu di makmal tu, reaction antara acid dengan base, acid guna HCl, base NaOH, dia strong acid dengan strong base, dia punya nilai teori untuk enthalpy of neutralization sebab saya nak compare dengan theoretical berdasarkan data yang saya reka ni dapat lebih kurang tak dengan theoretical. Enthalpy of neutralization dia tu adalah negative 57.5 kilojoule per mole untuk strong acid dengan strong base lah. Jadi untuk buat equation ni sekarang saya guna strong acid strong base boleh tak Boleh. Saya guna reaction antara NaOH dengan acid HCl. Dengan HCl. Menghasilkan air. Kamu bila buat equation, tengok reaction dia 1 to 1 ke tak Ini base hydroxide ion dengan H+, so 1 to 1 lah. Kalau kata sulfuric acid dengan NaOH ke, itu bukan 1 to 1 tau. Sulfuric acid dia H2SO4. Reaction dia bukan 1 to 1. You kena careful sikit. Ini reaction dia 1 to 1. Plus dengan garam NaCl. Sebab saya nak compare dengan nilai theoretical ni, jadi saya guna strong acid, strong base lah. Instead of using this sodium bicarbonate sebagai base. Dia bicarbonate dia NaHCO3, weak base dia adalah dia weak base. NaHCO3 dia weak base. Kalau vinegar, ethanoic acid dia weak acid. Tapi saya nak compare untuk strong acid dengan strong base punya. So saya guna reaction ni saya gantilah Saya just nak tunjuk pengiraan je lah. You all Kalau kata you pakai lime juice dengan lemon lagi tak boleh nak dapat formula kan. Okay, for the sake of doing calculation, bagi faham konsep je lah saya gantikan ni. Alright, jadi dia punya concentration kita guna je lah sama tadi 0.1 molar masing-masing.
Okey, volume di sini tadi dia guna tadi guna berapa volume? 20 mil kan? 20 mil of each So saya buat 20 mil of each. Okay, jadi daripada data concentration of acid atau base ni, concentration dia berapa molar dan volume dia berapa volume masing-masing, kamu cari mol masing-masing. Kamu tengok mol dia tu berapa. Mol adalah kemolaran kali dengan isi padu, MV/1000. Mol HCl molarity times volume. Okay, ni dalam kes ni samalah Sebab molar sama, volume sama, mol dia tu samalah. Saya calculate dua-dua juga, nak tunjuk kata kamu kena cari mol masing-masing. Sebab nanti kamu kena cari dia punya limiting reactant. Siapa limiting? Kamu kena tengok pula dia punya reaction ni 1 to 1 ke tak. Kamu kena cari limiting. Siapa yang limiting reactant? Dalam kes ni dia sama, dia pun cukup-cukup lah. Ya, faham Kalau kata soalan exam, kamu kena cari limiting reactant. Siapa yang limiting reactant? Untuk menentukan how much mole of water ni yang terbentuk. Berapa mole of water based on limiting Saya buat statement kat sini Mole water form determined by limiting reactant. Kamu kena cari siapa limiting reactant. Okay, jadi cari berapa, guna konsep limiting, cari berapa mol air yang terbentuk. Guna SEM1 dulu. Dalam kes ni, mol NaOH dengan mol asid sama. Dua-dua ni cukup-cukup, reaction dia 1 to 1. Jadi kita boleh kata mol NaOH sama dengan mol water. Atau you nak kata mol HCl sama dengan mol water pun boleh. Reaction dia 1 to 1. Dan membentuk air pun 1 to 1. Saya harap kamu faham apa saya cakap ni. Faham tak? Faham betul. Faham Dia kena cari mol water. Dia cari mol water form. So mol NaOH saya buat di sini sama dengan mol water that is 2 times 10 power of minus 3 mol. Okay. Jadi kita tahu berapa mol water yang terbentuk in this reaction. Kita tahu berapa mol water yang terbentuk in this reaction. Ingat enthalpy of neutralization tu berdasarkan berapa mol air yang terbentuk. Dia kena 1 mol air yang terbentuk. Kita nak cari berdasarkan 1 mol air berapa kilojoule per mol. You tak boleh define enthalpy of neutralization is the heat release when 1 mole of base react with 1 mole of acid. Salah. Enthalpy of neutralization is the heat release. Ingat definisi dia balik. Heat release when 1 mole of water is formed. Itu buat panjang sikit. Ada perkataan neutralization. From the neutralization reaction, reaction between an acid with a base. Macam tu. Okay, jadi dalam kita punya reaction ni, berapakah heat yang release untuk pembentukan 2 times 10 power of minus 3 mole of water. Kita cari berapa heat release. Okay, kejap. Jadi ini heat release. Konsep dia di sini. Konsep di sini, heat release daripada reaction ni will be absorbed by, kita ada calorimeter tadi. Kita dah cari heat capacity of calorimeter.
will be absorbed by calorimeter and solution kita lah. Ini dia punya konsep kita. Okay. So berapakah Q untuk calorimeter? So C delta T. Okay. Plus Q solution. Solution kita ada mass. So MC delta T. Kan kita ada mass, kita ada volume. Volume solution. Tapi kita assume density of solution sama dengan density of water lah. Iaitu 1 gram per mil. Kita anggap solution tu dilute. Macam tu. Jadi berapa volume, berapa gram. Ya. Jadi tadi big C, berapa tadi? 30.96. Tadi masuk sini. 30.96. Okey, delta T untuk reaction kita part B ni kita ada kat sini delta T dia. 2.75. Plus mass of solution. Kita tadi 20 plus 20 solution kita 40 mil. So 40 gram. Okay, since solution kita tu kita kata very dilute, kita boleh ambil density of water. Small c pun, small c of specific heat capacity of solution pun kita kata specific heat capacity of water 4.18 kali dengan delta T 2.75. Okay, dapat berapa joule? Heat release daripada reaction yang being absorbed by the calorimeter and solution. Kamu boleh follow ke? Boleh, madam. Okay, thank you. Ada yang soalan-soalan exam, dia pun buat macam dia bagi macam data eksperimen. Kamu pun tahu macam ni lah. Ini bagus juga buat benda ni so that you tahu data dengan data-data tu nak buat macam mana. So heat release adalah negative 544.94 lah joule. Heat release untuk pembentukan 2 times 10 power minus 3 mole of water. Eksperimen kita. Kita tukar kepada kilojoule, senang. Bagi 1000. 0.54494 kilojoule. Nombor negatif. Ya, tak muat dah saya ni nak tulis. So, saya tulis kat sini lah. Jadi kita buat perkadaran lah. Negatif 0.544. Banyak sangat ambil ni. 54494. Kilojoule untuk 2 times power of minus 3 mole of water. So kalau 1 mole of water, berapa kilojoule? So bahagi 2 exponential negative 3. Saya merapu je reka je kan. Dapat
Enthalpy of neutralization ni negative 272.47 kilojoule per mol. Banyak sangatlah pula. Kalau kamu buat eksperimen, cuba tengok dapat ke. Tolak 272. Padahal theoretical dia delta H neutralization sama juga dengan negative 57.5 kilojoule. Kalau kamu buat eksperimen, kamu tak dapat theoretical ni, kamu boleh habaq lah pasal apa. Nilai dia tu sangat besar. Kalau besar maksudnya heat tu dah being absorbed daripada mana-mana lah. Daripada surrounding pun dia boleh absorb ke, hari tu hari panas dia absorb the heat, sebab tu heat tu jadi besar. Okey, boleh ke? Tercapai tak apa yang kamu faham tak apa yang kamu sebenarnya kamu dah patut kena buat lah. Mencari heat capacity of calorimeter, guna hot water nak cari heat capacity of calorimeter. Sebab kita faham yang heat will be absorbed. Dia konsep dia heat release will be absorbed. Kita nak kira heat release tapi kita measure heat absorb. Sebab kita kata dia sama berapa banyak heat release sama je dengan heat absorb. Sebab dia thermally isolated dia tak ada evolve ke surrounding outside daripada thermocalorimeter tu. Dia sama. Jadi nak cari big C tu, kita guna hot water. Kita tengok heat release daripada hot water will be just absorbed by calorimeter, tak ada evolve kat tempat lain. Jadi kita boleh cari heat capacity of calorimeter. Berapa haba dia akan serap? How much dia akan absorb calorimeter ni? Apabila, how much joule apabila suhu naik 1 darjah Celsius. Okay, nilai yang saya buat ni temperature saya letak terlalu tinggi, so nilai terlalu besar. Sebab itu dia jadi besar sangat nilai dia. Kita kena tengok eksperimen ni berapa. Okey. Kemudian menggunakan heat capacity of calorimeter yang telah kamu dapat, kita boleh cari heat release daripada reaction tu. Kita kena tengok berapa mol air yang terbentuk, kena cari. Berdasarkan asid dengan base yang digunakan, berapa mol air yang terbentuk, guna konsep limiting. Kalau bukan reaction dia bukan one to one, kita tak nampak berapa air yang terbentuk tu. Kalau kata dia one to one, mol dia tak sama. Siapa mol kecil tu adalah mol yang determine mol water lah. Kalau reaction dia one to one. Reaction acid base ni one to one. Siapa mol yang kecil, jadi itulah mol water yang terbentuk. Tapi kalau reaction dia bukan one to one, kamu kena guna konsep limiting reactor ni, cari berapa mol air. Ingat first semester hari tu. Okey, jadi kita tahu berapa mol air yang terbentuk, berapa heat yang dibebaskan. Jadi untuk 1 mol air, berapa heat yang dibebaskan. Jadi itu adalah enthalpy of neutralization. Unit dia mesti kilojoule per mol. Okey, boleh? Theoretical dia adalah negative 57.5. Okey, so seterusnya, ada lagi pre-lab kita fahamkan lagi konsep ni. Jadi kita cuba tengok pre-lab. Ini pun kita tak buat hari tu. Kita buka pre-lab. Catat
Ini untuk membolehkan kamu teori tu lebih strong lah Bila buat-buat ni semua. Okay, what is thermochemistry? Study of thermochemistry adalah you study apa? You study heat kan? Heat. Whether heat is release atau heat absorb in chemical reaction. Study of thermochemistry is the study of heat release atau heat absorb in chemical reaction. Dalam tindak balas, dia ada membebaskan haba atau menyerap haba. Jadi itulah study tentang thermochemistry. Kamu nampak bila dia tulis chemical equation, lepas tu kat ujung tu dia letak delta H. Ada positif atau negatif. Itu maksudnya study tentang thermochemistry lah. Kamu belajar thermochemistry ni, kita ada nak cari heat macam tak siap kita buat tadi. Heat of reaction kan. Ada nak menyelesaikan mencari entalpi berdasarkan kalorimeter ataupun menggunakan Hess's law. Ada Born-Haber cycle, macam-macam lagi lah dalam thermochemistry tu. The unit of measurement of enthalpy is sama ada joule ataupun kilojoule. Enthalpy kita measure kilojoule atau joule. Name the device used to determine enthalpy of reaction. Tadi nama apa? Anybody? Device tu alat. Anybody can name alat apa nak determine enthalpy of reaction? Kita guna apa? Tadi kita dah tengok tadi. Thermometer, madam. Bukan, nak determine enthalpy. Thermometer nak determine temperature. Calorimeter. Calorimeter ada dua jenis Satu simple calorimeter. Satu lagi adalah bomb calorimeter. Kalau simple calorimeter ni, hak yang jenis campur-campur, dia boleh determine enthalpy of tadi neutralization, enthalpy of solution, macam tu. Jadi campur-campur. Kalau bomb calorimeter, dia boleh determine enthalpy of combustion. Dia bom kan, dia dalam tu dia ada bom, tempat terbakar. Reaction combustion lah. Hak meletup-meletup ni buat dalam bomb calorimeter. Reaction combustion. So calorimeter lah secara simpelnya. Sama ada simple calorimeter atau bomb calorimeter. Okay, the specific heat capacity of ni kita tengok ni untuk faham small c dengan big C ni. The specific heat capacity C, specific heat capacity small c of copper metal is 0.385 joule per gram per degree Celsius. Small c, bila dia kata 0.385 joule per gram per degree Celsius. Apa maksud dia? Of copper
Specific heat capacity of metal copper 0.385 joule per gram per degree Celsius. Apa maksud dia? Maksudnya for 1 gram of copper kan, kalau kita ada 1 gram of copper, ataupun saya buat berdasarkan yang depan dulu, sorry. Saya buat macam ni dulu lah. Heat absorb, ni nilai heat absorb. Heat absorb 0.385 joule heat absorb. Heat capacity dia muatan haba 0.385 joule heat absorb by 1 gram of copper when temperature increase satu darjah Celsius. Itu maksud dia. Joule per gram per degree Celsius. Dia akan absorb copper ni. Kita ada 1 gram copper. Ya. Dia akan absorb 0.385 joule. Apabila kita panaskan dia tu, suhu naik 1 darjah Celsius. Untuk 1 darjah Celsius bagi 1 gram copper, dia akan serap 0.385 joule. Keupayaan dia untuk serap haba, dia akan serap sebanyak 0.385 gram. Kalau kita panaskan untuk naikkan dia kepada 1 darjah Celsius bagi 1 gram copper. Kamu faham tak? Madam. Ya. Kalau kata kalorimeter pula, bila dia kata 20.0 joule degree Celsius, joule per degree Celsius, maksudnya 20 joules heat will be absorbed by the calorimeter when temperature increase sebanyak 1 degree Celsius. Kan? Calorimeter ni akan menyerap 20 joule bila suhu naik 1 darjah Celsius. Suhu naik 1 darjah Celsius, dia serap 20 joule. Macam tu. Ya? Suhu kalorimeter lah tu lah. Suhu kalorimeter tu naik 1 darjah Celsius, maksudnya dia serap 20 joule. Itu ya. Okay. Why must the calorimeter be used? Why must the same calorimeter be used for both parts of experiment? Part A dengan part B, kalau kita buat eksperimen tu, kita ni tak faham ni kalau kita kata both part experiment ni, maksudnya refer pada eksperimen tu tadi dia ada 2 parts Part A, dia cari heat capacity of calorimeter. Part B, dia cari enthalpy of reaction. Jadi dia tanya kenapa guna calorimeter yang sama? Kenapa tak guna part B ni ambil calorimeter lain? Why must the same calorimeter be used for both part of experiment? Sebab kita nak buat eksperimen tu dalam the same calorimeter. Sebab kita nak cari nanti dalam part B tu kita akan pakai heat capacity of calorimeter kan. Kita jangan ambil heat capacity of calorimeter yang lain. Calorimeter different calorimeter, different heat capacity dia. Has different
heat capacity. Jadi kita kena guna yang sama lah Kita cari dulu heat capacity dia, kita tak cari, kan? Different calorimeter has different heat capacity. Different calorimeter has different heat capacity. So kita kena cari dulu heat capacity of the calorimeter yang kita nak gunakan tu. Kan? Must determine heat capacity of the calorimeter. In part A, to be used in part B. Because it is absorbed by calorimeter in part B. Dalam part B tu kita nak guna heat capacity of the calorimeter. So saya jawab macam itulah. Why must the same calorimeter be used for both part of experiment? Because different calorimeter has different heat capacity. Must determine heat capacity of calorimeter in part A to be used in part B. Because heat absorbed by calorimeter in part B. List down the precaution of the experiment. Kita boleh kata tadi ni kita sebelum kita masuk kepada part B tu, calorimeter tu must be cool down. Cool down before use in part B. Mesti cover properly lah. Cover properly dia punya cover properly the calorimeter tak mau heat evolve. Cover properly the calorimeter. Okay. Itu saya kata. 2 saya bagi. Okay, sekarang kita ada data. Cuba kita buat pengiraan tengok Okay, given the following data, temperature of warm water 37.92, temperature of cold water 20.91, temperature after mixing. Okay, yang ni sekarang ni, macam eksperimen kita tadi kita guna hot water saja. Yang ni sekarang dia masuk dua-dua. Kita ada hot water, kita ada cold water. Dia masuk dua-dua. Lepas tu dia harus cari heat capacity of calorimeter. Macam sama je macam kita buat eksperimen tadi. Cari heat capacity of calorimeter, part A tu. Tapi sekarang dalam eksperimen kita tadi kita guna hot water saja. Sekarang dia guna cold water juga. Okay, jadi konsep dia, siapa yang bagi heat iaitu hot water tu lah. Siapa yang akan absorb cold water dengan calorimeter. Sebab kita cek calorimeter jadi ada formation calorimeter lah Heat release daripada hot water will be absorbed by cold water and calorimeter. Itu konsep dia. Ini calorimeter. So, heat release daripada hot water will be absorbed by cold water and calorimeter. Kita nak cari heat capacity of calorimeter juga Okay.
So dia ada pecahan-pecahan kat sini. Dia kata, dia bagi step by step Ni konsep dia tadi. Okay, sekarang kita cari heat loss by the warm water. Heat loss ni A Heat loss, heat release daripada hot water. Hot water tu dia ada volume. Ni kita anggap density of water 1 gram per mil lah Berdasarkan volume tu berapa gram. So M C delta T. Specific heat capacity of water adalah 4.18 saya ambil. Joule per gram per degree Celsius. Sama juga dengan 50 mil 50 gram kali dengan 4.18 kali dengan delta T. Ini after mixing. Temperature tu jadi constant. Jadi suhu dia daripada 37.92 kemudian dia ditetap 29.11 lah. 37.92 minus 29.11. Apa dapat? 37.92 minus 29.11. Okay. Suhu air daripada panas dia akan turun. Jadi suhu ni lah kita kata. Air panas suhu dia akan turun. Kali dengan 50 kali dengan 4.18. 1841.29 medium. Okay, thank you. 1841.29 Joule Kena careful tengok nilai-nilai C tu dia dalam Joule ni. Okay, itu heat loss to the cooler water. Okay, jadi cooler water dia akan absorb. Jadi berapa dia telah absorb? MC delta T. Air sejuk suhu dia akan naik. Volume dia 50 gram. 4.18 dia punya specific heat capacity. Temperature dia dah asal dia 20.91 nanti jadi 29. Jadi suhu dia naik 29.11 tolak dengan 20.91. Okay, berapa? 29.11 tolak 20.91 kali 4.18 kali 50. So 1713.8 Joule. Okay. B. Buat C kat sini. Heat loss to the calorimeter. Jadi heat release daripada hot water will be absorbed by both cold water and calorimeter. Jadi kalau ini amount of heat release, ini absorbed by cold water, jadi absorbed by calorimeter berapa? Hot water 1841.29, cold water dia ambil 1713.8,
Jadi berapakah heat release yang absorbed by calorimeter? Lebihan dia. Heat release yang being absorbed by calorimeter adalah 1841.29 tolak 1713.8. 127 lah. 0.49. Okay. Yang C ni. Heat loss to the calorimeter. Maksudnya absorbed by calorimeter lah. Heat capacity of calorimeter. Okay. So ini D Jadi ini banyak heat. Kita tahu heat absorbed by calorimeter tu. Formula dia adalah kita nak big C kan. C delta T. Ini 1, 2. Jadi big C adalah okay, now delta T delta T, mana delta T? Heat capacity. Delta T kita ambil suhu different dia tadi sama kan? Sekejap. Calorimeter. Calorimeter punya. Kita anggap, yes. Kita anggap, ni kena buat anggapan satu kat sini. Tadi tak nampak. Kita anggap calorimeter asalnya tu ada hot water, ada cold water. Cold water in the calorimeter. Jadi itu temperature awal dia. Nanti dia jadi tetap. Cold water in the calorimeter. Jadi sini saya lompat sikit boleh ke? Sekejap. Okay. Sini. Sekejap lagi kamu ini pula. Jadi ini 127.49. Okay. Heat yang being absorbed by calorimeter. Big C kita nak cari. Delta T ni temperature awal calorimeter tu sebab kita bubur cold water, kita ambil suhu cold water. So cold water 20.91. Nanti calorimeter tu suhu dia akan naik iaitu suhu bila dia constant 29.11. 29.11 ya. So dapatkan big C. .11 tadi kita tak kira lagi. Tolak dengan 20.91. 127.49 bagi dengan answer. So saya dapat 15.55 joules. Heat capacity of calorimeter. Joules per degree Celsius. Okay, kita dapat dah. Calorimeter. Kamu okey ke? Okey, jadi kita dah dapat dah heat capacity of calorimeter. Kita akan guna dia untuk
part B lah konon ni, part B pula. Okay, ini reaction acid. Dia kata monoprotic acid, maksudnya dia ada H plus 1 lah. Monoprotic base maksudnya hydroxide ion pun 1. Jadi 1 to 1 lah ni reaction dia ni. H plus dengan hydroxide ion. Jadi ini volume dia. Ini molar dia. Molar sama, volume sama. Mol sama. Jadi dia cukup-cukup lah. Jadi mol air boleh ambil berdasarkan mol mana-mana. Acid atau base. Kata, so saya buat H plus. React dengan hydroxide ion. Dia buat dalam bentuk ion ya. Jadi H2O. 1 molar. 50 ml. Okay, cari mol acid atau base. Cari satu cukup lah. Mol acid. Mol adalah kemularan. Kali dengan isi padu. MV over thousands. MV per 1000. Sebab volume tu dibagi dalam mil. Atau cm cube. Kena convert dalam liter atau dm cube. Bagi 1000. 1 kali 50 bagi 1000. 0.05 mol. Okey. Samalah dengan mol air. Saya buat ringkas je lah. So ni cukup-cukup Jadi kita anggap H plus ataupun base ni adalah limiting reactant lah. Itu cukup-cukup je. Okay, temperature of 100 ml of solution. Jadi 50 plus 50, the solution tu jadi 100 ml. After mixing, temperature-nya jadi naik macam ni. So tadi ada suhu masing-masing. Jadi kita kena cari average temperature. Temperature average of the solution. Sama juga kan. Tapi tunjuk je lah 21.02 plus 21.02 divided by 2. 21.02 degree Celsius. Delta T, suhu after mixing naik suhu 27.53 minus 21.02. 27.53 minus 21.02. So 6.51 degree Celsius. So initial temperature of calorimeter dia ada habak ni 25. Heat capacity of calorimeter tadi dia tak pakai yang kita kira saat ni. Kita kira 315.55. Dia nak 5.55 lah ikut yang kita buat lah. Okey, jadi konsep dia heat release daripada reaction neutralization ni will be absorbed by both calorimeter and solution. Ini konsep dia. Kamu okey ke? Saya cakap seseorang dalam mall ni. Ada yang tak faham? Okay. Okay, calorimeter, big C, delta T, solution, MC, delta T, semua kecil, small c. Big C, 55 point, apa tadi? 15.55. So 15.55. Delta T, kita tengok dia dah suhu, dia dah bagi suhu calorimeter. So suhu calorimeter 25. Suhu mixing 27. Jadi tentang calorimeter kena tengok calorimeter lah So kenaikan suhu
27.53 minus 25 lah. 27.53 minus 25 lah. Plus dengan mesh water 100 ml, 100 gram Dan anggap density of water ataupun solution sama, iaitu 1 gram per ml. Solution dilute. Sama macam air So 100 gram, 100 ml. 100 ml, 100 gram, 4.18 dia punya specific heat capacity of water tu. Joule per gram per degree Celsius. Okay, delta T of solution. Solution tadi kita ada average dengan temperature after mixing. So, kenaikan suhu dia 6.51 Okay, ni berapa? $27.53 minus 25 kali 2760 medium. macam je. 0.52. Okey. Cepat kan kereta. Sebab tu saya betul ingat ni. Kali 4.18. Tapi saya tak berapa dengar sangat tu. You cakap tu. Saya tekan kereta juga. Sama dah check. 27 betul. 2760 betul tak? Sama medium. Sama. Okey. Thank you. Joule Jadi heat release yang being absorbed sama dengan negatif 2760.52 Joule. Kita tukar kepada kilojoule. Bagi 1000. Senang. Kita nak cari kilojoule. Negatif 2.760 kilojoule. Right? Jadi ini negatif 2.760 kilojoule. Ini untuk how much reaction kita? 0.05 mole of water yang being formed. Kita kalau enthalpy of neutralization untuk 1 mole of water. For 1 mole of water form berapa kilojoule? That will be enthalpy of neutralization lah. 1 kali dengan negatif 2.760 divide by 0.05. Oops. 2.760 divide by 0.05. Negatif 55.2. Ini cantik sikit lah. Negatif 55.2 kilojoule per mole. Theoretical dia negatif 57.5 kilojoule. Untuk strong acid, strong base. Strong acid react dengan strong base. Ini. Kalau weak acid, weak base dia rendah sikit. Okey, boleh faham? Habis lah setakat tu masa kita. Ada nak tanya apa-apa tak? Nak tengok balik sikit ni. Kamu sempat tak dengan saya tadi? Sempat medium. Okay. Okey. Jadi kan, saya stop dia punya ni sekejap. Ada lagi dah soalan dia tu? Sekejap. Bawah tak ada apa-apa dah kan? Habis kan? Okay, habis dah daripada pre-lab dia habis. Saya nak stop sekejap recording ni.